Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita masuk kepada tajuk 7 ya, iaitu seni ukiran tingkatan 4. Semua pelajar diminta untuk menyediakan ataupun merujuk buku teks masing-masing. Okey, sedikit pengenalan mengenai seni ukiran. Seni ukiran bukan sahaja menghiasi istana dan rumah, tetapi juga keindahannya juga terdapat di masjid, pintu gerbang, alat permainan, alat muzik, senjata, alat memasak dan pengangkutan. Biasa kalau kita sebut je seni ukiran, kita teringatkan drama-drama ataupun cerita zaman-zaman dulu kan, di mana ada seni ukiran di istana, di rumah. Tapi untuk pengetahuan semua, seni ukiran ni bukan sahaja ada di istana atau rumah, tapi juga terdapat pada masjid. Kalau kita tengok sekarang dekat masjid, ada masjid-masjid yang bertemakan tradisional masih lagi menggunakan corak ukiran sebab menghiasi masjid tersebutlah. Okey, selain daripada tu pintu gerbang, alat permainan, alat muzik tradisional. Okey, lepas tu alat memasak, contohnya macam kukuran, lagi apa? Peralatan acuan-acuan, masih lagi menggunakan corak motif ukiran lah, dan juga pengangkutan. Pengangkutan biasanya terdapat pada perahu dan lain-lain lah. Okey, seorang pengukir perlu memastikan setiap motif mempunyai falsafahnya sendiri. Dia ada pegangan, sebab ukiran ni bukan sahaja penghias atau pelengkap sesuatu reka bentuk, tetapi juga mempunyai falsafah pegangan masyarakat pada zaman tu lah. Maksudnya dihasilkan tu berprinsipkan apa, pegang kepada apa. Okey, rumah tradisional antara contoh yang sering dikaitkan dengan seni ukiran. Hampir setiap bahagian rumah tradisional dihiasi dengan ukiran, seperti pada bahagian tiang seri. Tiang seri ni yang dekat tengah-tengah rumah tradisional, kekisi, tingkap, pintu, tangga dan juga cucur atap. Itu tempat-tempat yang biasa ada kraf ukiran lah pada rumah tradisional. Okey, itu sedikit pengenalan. Kita tengok kepada standard kandungan untuk tajuk seni ukiran tingkatan 4 ni. Ada 4 macam biasa. Yang pertama lebih kepada persepsi, iaitu pemahaman terhadap prinsip seni ukiran. Yang ni lebih kepada pelajar memahami dari segi dia punya motif, dia punya pola, dia punya proses dan seterusnya lah. Okey, yang kedua 7.2, eksplorasi dan aplikasi proses seni ukiran bagi pengukuhan pemahaman terhadap prinsip asas seni ukiran. Sama juga, selepas pelajar memahami, pelajar akan menjalankan satu aktiviti eksplorasi lah, supaya pelajar dapat membuat sedikit kajian. Okey, seterusnya 7.3, penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam pencernaan tugas. Okey, bahagian ni lebih kepada bahagian ekspresi, di mana pelajar akan keluarkan idea lah, buat perkongsian idea untuk mencipta motif-motif baru, ataupun membuat susunan motif yang kreatif dan sebagainya lah. Okey, dan last sekali penghayatan terhadap hasil produk seni ukiran dengan menggunakan bahasa seni visual. Yang ni lebih kepada persembahan dan juga sesi kritik untuk hasil karya yang telah dibuat. Okey, itu standard kandungan. Kita pergi yang standard pertama, iaitu persepsi seni. Okey, di bawah persepsi seni ni ada dia punya standard pembelajaran lah. Kalau tengok kat situ di belah kiri kan atas tu, okey, murid boleh satu, menjelaskan prinsip asas seni ukiran. Okey, yang kedua, habis persepsi seni ni, murid boleh mengenal pasti alat dan bahan seni ukiran.
Okey, yang ketiga, mengkategorikan motif seni ukiran. Selain itu, murid juga dapat menyenaraikan jenis seni ukiran, dan yang terakhir, murid dapat menerangkan proses seni ukiran. Itu di bawah persepsi seni. Awak kena faham kelima-lima standard pembelajaran ni. Okey, kena faham. Kena buat sesuatu lah untuk tahu kelima-lima standard pembelajaran ni. Okey, kita pergi yang pertama. Prinsip asas seni reka. Dalam mereka bentuk ukiran, corak motif ukiran, ada prinsip-prinsip yang tertentulah. Okey, kita dalam seni kita tak akan lari daripada prinsip asas seni reka ni. Okey. Okey. Selain prinsip asas daripada bahasa seni visual, prinsip ukiran bagi setiap kaum mempunyai persamaan secara universal, iaitu prinsip keutuhanan, hubungan sosial dan juga kepercayaan. Kita tahu ukiran bukan sahaja melibatkan masyarakat Melayu sahaja. Ukiran juga ada ukiran dari kaum Cina, kaum India, kaum asli, dan juga ada juga yang lain-lain lah. Okey, kita tengok kepada kaum Melayu punya ukiran, dia punya prinsip asas dia. Okey, kebanyakan ukiran bermotifkan flora yang melambangkan keindahan alam melalui olahan daun, batang, bunga, buah dan sulur pada ukiran. Okey, biasanya kalau yang Melayu dia lebih pada flora, olahan motif flora lah, bermotifkan flora. Okey, nilai falsafah dan kerohanian turut diserap dalam ukiran sebagai seni budaya dan nilai-nilai keagamaan. Contohnya, motif awan larat yang menunjukkan tumbuhan keluar dari satu punca yang bermaksud prinsip ketuhanan, iaitu segalanya bermula dari Allah. Maksudnya memang dari situ punca dia. Jadi sama juga dengan kita, masyarakat Melayu, kita berpegang kepada prinsip ketuhanan Allah lah. Maksudnya apa-apa yang berlaku semuanya dari Allah. Itu falsafah untuk masyarakat Melayu. Manakala prinsip hubungan sesama manusia dijelaskan oleh falsafah tidak menegak dan melentik jauh ke luar ruang. Okey, itu prinsip hubungan sesama manusia lah yang dijelaskan dalam masyarakat Melayu. Okey, manakala prinsip hubungan seterusnya untuk Cina, India dan orang asli pun ada prinsip tertentu, iaitu kalau kita tengok ukiran Cina, dia banyak menggunakan motif naga yang bermaksud kemewahan dan juga kekuasaan. Okey, orang Cina dia lebih kepada materialistik sikit lah. Okey, dia nak kemewahan dan juga kekuasaan. Sebab tu dia suka membuat ukiran yang bermotifkan naga. Okey, manakala India menggunakan motif burung merak, gajah, bunga teratai yang membawa prinsip ketuhanan dan kesucian. Itu pegangan dia. Suku orang asli pula, kebanyakan ukirannya berbentuk patung berdasarkan kepercayaan animisme lah. Mereka kan kita tahu kan, orang masyarakat asli ni dia dia punya kepercayaan berbeza-berbeza lah. Jadi kalau dia anggap benda tu Tuhan dia mulalah cipta ataupun buat ukiran patung untuk disembah lah. Itu ikut fahaman dia. Okey, itu merujuk kepada prinsip asas seni ukiran lah, yang meliputi prinsip ketuhanan, hubungan sosial dan juga kepercayaan kaum. Okey, seterusnya kita tengok alat dan bahan untuk ukiran pula. Okey, dalam menghasilkan ukiran dia ada menggunakan alat bahan tertentulah. Okey, yang cikgu paparkan ada beberapa alat yang saya rasa semua pelajar pun kenal lah. Mungkin satu dua alat yang mungkin jarang tengok, tapi kita akan tengok dekat sini lah. Okey, yang pertama kita kena ada gergaji kecil. Tujuan dia, gergaji kecil ni untuk memotong bahagian kayu yang tidak diperlukan lah. Kita tak boleh nak guna gergaji besar tu, sebab biasanya kalau yang tembus ke apa, dia punya ruang tu kecil kan. So kita kena guna gergaji kecil. Okey, yang kedua, mesin jigsaw. Yang ni untuk memotong dan membentuk bahagian lengkungan lah biasanya.
Okey, yang ketiga, kikir pari. Fungsi dia merata dan melicinkan ukiran kayu. Okey, kikir pari tahu kan yang tajam-tajam sikit dia punya permukaan tu, jalinan dia tu, permukaan dia tu tajam lah. Okey, supaya kita dapat ratakan dan licinkan kita punya ukiran kita lah. Okey, seterusnya pahat. Fungsi dia digunakan untuk menebuk, membuang dan melicinkan bahagian dasar kayu. Pahat dia ada permukaan mata kat depan yang sama ada biasanya melebar lah. Okay, kita guna untuk membentuk lengkungan lah, membuang bahagian-bahagian yang kita nak buang tu. Okay, seterusnya pisau wali, yang ni digunakan untuk menghasilkan silat. Silat ni adalah seni dalam ukiran lah yang sangat orang kata special. Biasanya ukiran yang mempunyai silat ni dia punya dari segi bukan kualiti lah, dari segi special dia tu lain sikit lah. Biasanya pelajar sukar untuk menghasilkan silat. Biasanya orang yang berpengalaman sahaja yang mampu hasilkan silat dengan baik lah. Okey, dia kikis ataupun dia buat lengkungan. Sebab kita tahu jenis silat ni banyak, yang Minangkabau, dada tuma, itu dia punya jenis-jenis silat. Okay, kita buat silat ni kita menggunakan alat yang dinamakan pisau wali. Okey, seterusnya getar ataupun cetar, yang ni digunakan untuk membentuk kayu pada peringkat awal sebelum kita buat proses mengukir lah. Okey, yang seterusnya ganding kayu. Yang ni pengetuk kayu. Kita guna untuk bersama dengan pahat lah biasanya untuk kita buang bahagian-bahagian yang kita tak nak tu. Okey, seterusnya ketam kayu. Yang ni digunakan untuk merata dan melicinkan permukaan kayu. Ini secara manual ketam kayu. Kita, mungkin pelajar jarang nampak, tapi boleh Google lah, tengok macam mana rupa ketam kayu ni. Okey, yang terakhir, alatan terakhir itu adalah daun mempelas ataupun kertas pasir. Yang ni tujuan dia, fungsi dia pun sama untuk melicinkan permukaan lah, untuk buat masa kita buat kemasan. Proses yang terakhir. Kalau tradisional kita guna daun mempelas, tapi sekarang ni kita boleh guna juga kertas pasir. Okey, itu alatan berserta dengan fungsi. Okey, seterusnya bahan. Okey, bahan utama dalam ukiran semestinya kena ada kayu. Sebab ukiran kayu kena ada kayu. Okey, pemilihan kayu sangat penting dalam supaya yang sesuai lah, supaya ukiran kita tu lebih berkualiti lah, lebih halus. Lihat uratnya kayu tua dan benar-benar kering. Okey, tengok semula. Okey, pemilihan kayu sangat penting dan kayu sesuai dijadikan bahan ukiran ialah kayu yang halus. Lihat uratnya dan kayu yang tua serta benar-benar kering. Itu kayu yang bagus. Okey, contoh kayu yang biasa digunakan dalam ukiran ialah kayu jelutong, kayu cengal, kayu merbau dan kayu meranti. Okey, ada beberapa jenis kat situ. Okey, seterusnya bahan seterusnya dalam ukiran kita gunakan semasa kita buat kemasan. Maksudnya proses terakhir lah. Okey, bahan kemasan bertujuan untuk menjadikan hasil ukiran lebih menarik dan tahan lama. Contohnya kita guna varnish ataupun shellac lah. Okey, tapi ada perbezaan di antara varnish dengan shellac ni. Kita tengok satu persatu. Okey, kalau varnish menghasilkan satu lapisan yang keras, kuat dan lut sinar untuk melindungi permukaan kayu. Okey, berkilat, tahan lama, kalis air serta tidak memberi sebarang warna pada kayu. Maksudnya kalau kita sapu varnish ni, dia tetap warna asal kayu lah, dia tak akan berubah. Cuma dia lebih berkilat sahaja. Bagusnya juga dia kalis air dan juga melindungi permukaan kayu tersebut. Okey, contoh digunakan pada permukaan lantai. Okey, shellac pula menghasilkan permukaan yang cantik, mudah digunakan dan mempunyai lapisan perlindungan yang kuat. Bersifat kalis air tetapi tidak tahan lama sekiranya terdedah
kepada pencair shellac atau alkohol. Masa kita nak guna tu kita campur kan. Jadi mungkin dari situ menyebabkan dia tak tahan lama lah. Okey, contoh digunakan pada barangan antik dan bingkai. Biasanya shellac ni ada warna dia. Ada warna akan bertukar Jadi boleh guna dua-dua. Yang mana pilihan kita lah. Seterusnya selain daripada dua ni, ada lagi biasanya untuk ukiran kita boleh guna kiwi kasut juga yang menghasilkan warna yang gelap lah, warna hitam. Ataupun kalau kita guna kiwi yang color pengilat kasut yang warna coklat, dia akan jadi warna coklat. Boleh juga, biasa digunakan lah. Okey, untuk membuat kemasan ni perlu ada juga alatan berus yang sesuai untuk sapuan shellac dan juga varnish. Okey, itu selesai untuk alat bahan. Cikgu harap fahamlah bahan utama semestinya kayu. Selain itu ada bahan-bahan untuk menghasilkan ukiran itu, dan juga last sekali kena ada alat bahan untuk kemasan. Okey, kita tengok motif ukiran kayu. Okey, kecantikan sesuatu ukiran tu bergantung kepada motif ukiran kayu tu sendiri, dan juga penghasilannya, sama ada halus ke ataupun teliti ke. Jadi kita tengok ada beberapa motif. Okey, definisi motif. Okey, awan larat atau ragam hias yang diilhamkan daripada beberapa unsur. Okey, awan larat ni terbahagi kepada dua. Kita ada awan larat Melayu asli, Jawi, dan juga awan larat Jawa. Okey, pengukir menggunakan sumber alam semula jadi yang terdapat di sekeliling mereka untuk menghasilkan motif, untuk dijadikan sebagai sumber ilham lah. Kalau kita tengok kat cikgu, paparan cikgu tu, cikgu ada letakkan 5 kat situ kan. Okey, ada 5 jenis motif yang biasa digunakan dalam seni ukiran. Okey, yang pertama ada flora. Flora kita tahu bunga-bungaan, daun, dahan, pucuk. Itu flora, termasuk dalam kumpulan flora. Okey, yang kedua fauna, berunsurkan binatang. Kosmos, benda-benda semula jadi. Geometri dan juga kaligrafi. Kaligrafi kita tahu lah tulisan, lebih kepada tulisan Jawi. Okey, ada 5 jenis motif yang biasa digunakan. Kita akan tengok satu per satu. Okey, kita tengok motif flora. Kita tahu tadi, cikgu dah sebut tadi, kalau ukiran masyarakat Melayu, kaum Melayu, lebih kepada bermotifkan flora. Jadi pelbagai motif, contoh motif ada dalam buku. Boleh buat carian dalam internet. Memang bermacam-macam, tapi dalam buku teks, cikgu ambil contoh ni dalam buku teks lah. Boleh tengok dia punya nama-nama tu kena hafal jugalah. Sekurang-kurangnya anda tahu yang basic dalam buku tu. Okey, ada motif bunga ketumbit, ada motif bunga cempaka tanjung, dan seterusnya lah. Tengok satu persatu. Ini antara contoh-contoh motif ukiran kayu, iaitu flora. Ada juga yang bunga raya, bunga cempaka, bunga ketam guri. Okey, itu antara motif-motif untuk flora. Okey, kita tengok yang fauna. Okey, yang famous, yang biasa digunakan motif itik pulang petang, motif kuda laut. Kalau kita tengok yang biasa dekat rumah tradisional tu, di cucur atap tu biasanya dia menggunakan motif lebah bergantung. Ada juga motif kepala cicak, ada motif ayam belaga, dan juga motif kelingai ikan. Okey, itu fauna. Tak banyak sangatlah fauna ni, sebab kalau untuk kita, tempatan kita ni jarang gunakan ukiran bermotifkan fauna. Okey, selain daripada dua tu, ada juga motif kosmos, lebih kepada berunsurkan alam semula jadilah, terutamanya motif awan larat, iaitu kalau tengok contoh kat situ, motif awan boyan, awan semayan, dan juga motif awang telepuk. Okey, motif matahari pun ada juga, biasanya dekat rumah tradisional menghiasi motif matahari lah. Okey, itu kosmos. Seterusnya kita tengok motif geometri.
Okey, motif geometri ni lebih kepada motif-motif yang bersudut lah, petak, bulat. Biasanya motif geometri ni dia ada gabungan lah, dia buat gabungan dengan flora ke, biasanya untuk mendapatkan kesan yang lebih cantik lah dan menarik. Okey, itu untuk geometri. Dan last sekali, motif kaligrafi. Kalau kaligrafi ni pun sampai sekarang kita tengok menghiasi rumah-rumah kita sebagai hiasan lah, banyak yang dijual. Okey, jadi itu antara contoh-contoh motif untuk seni ukiran. Okey, seterusnya kita tengok pada pola corak ukiran. Corak ukiran ni dia ada pola-pola tertentu untuk kita hasilkan. Okey, dia ada 3 kat situ, iaitu yang pertama pola bujang, yang kedua pola pemidang, yang ketiga pola lengkap. Kita tengok satu persatu. Okey, pola bujang ni dikenali juga sebagai pola putu. Kena ingat pola bujang ni dikenali juga sebagai pola putu lah. Okey, pola bujang menunjukkan pola yang menggunakan motif tunggal. Satu je lah, motif satu je. Okey, selalunya pola bujang ini diambil daripada motif tumbuhan, kosmos dan objek lain. Boleh bezakan sebenarnya antara pola-pola ni. Okey, kalau pola pemidang pula, biasanya kita tengok dia punya ukiran dia tu secara bersusun. Kita tengok dia punya huraian. Okey, pola pemidang ialah pola bingkai. Ada bingkai. Okey, penggunaan pola pemidang ini selalunya pada bahagian-bahagian dan peralatan di dalam rumah. Contohnya pada almari, tepak sirih, cucur atap, penutup bendul dan dulang kayu. Okey, itu antara contoh-contoh untuk yang menggunakan pola pemidang lah. Okey, pola ini menggunakan unsur yang sederhana. Okey, yang ketiga, yang terakhir, pola corak ukiran ialah pola pelengkap. Kalau kita tengok pola ni, dia orang kata perfect lah. Okey, pola pelengkap disebut juga sebagai pola induk, merupakan bentuk ukiran yang lengkap dari segi motif dan gubahan yang hendak dihasilkan, komplit. Okey, contoh gubahan lengkap ialah motif yang berunsurkan tumbuhan meliputi akar, ada batang, ada buah, ada dahan, daun, putik dan juga sulur. Dia komplit. Dia beza dengan bujang tadi. Bujang tadi lebih kepada satu je, dia punya motif dia tunggal. Kalau pemidang lebih kepada berbingkai secara tersusun. Okey, itu pola susunan lah, pola corak ukiran yang biasa digunakan untuk hasilkan sesuatu ukiran. Okey, seterusnya kita tengok jenis ukiran. Ada 5 jenis ukiran yang digunakan dalam kraft ukiran ni lah. Okey, yang pertama dia ada ukiran layang. Ukiran layang ni dia tidak tembus dan tidak mempunyai corak timbul lah. Orang kata secara mendata sahaja dia punya turisan tu, tak mendalam. Okey, bahagian latar tidak ditebuk dan hanya menggunakan teknik guris. Cikgu sebut guris lah, gurisan halus sahaja yang menampakkan corak tu lah. Okey, kalau yang kedua, ukiran tebuk timbul bersilat. Yang ni tak berlubang, tapi dia ada silat. Dia ada silat, maksudnya dia ada lekuk-lekuk yang sangat cantik lah. Okey, yang ketiga ada ukiran tebuk timbul tanpa silat. Yang ni pun tidak berlubang, tak tembus, tapi beza dia dengan layang tadi, dia lebih detail sikit lah. Maksudnya dia ditebuk lebih banyak sikit. Okay, tapi tak ada silat, tak ada lekungan-lekungan dalam motif ukiran tu. Okay, yang keempat kita ada ukiran tebuk tembus bersilat. Yang ni maksudnya berlubang lah, berlubang dan juga ada silat. Dan yang terakhir,
tebut tembus tanpa silat. Berlubang saja, tak ada lekuk-lekuk lah. Maksudnya lekuk dia tu pun tak orang kata tak banyak sangat lah. Secara orang kata mendatar je dia punya corak tu, tapi berlubang tembus. Okey, itu 5 jenis ukiran. Saya pasti pelajar boleh bezakan kelima-lima jenis ni. Kena ingat kita ada 5. Yang pertama ukiran layang, yang kedua tebuk timbul bersilat, tebuk timbul tanpa silat, yang keempat tebuk tembus bersilat, dan juga yang terakhir tebuk tembus tanpa silat. Okey, seterusnya kita tengok pada bentuk-bentuk silat yang cikgu sebut tadilah, yang lekuk-lekuk tu. Okey, apa tu silat tu? Silat-silat ini menjadikan hasil ukiran lebih cantik dan menarik. Orang kata dia punya mahalnya ukiran ni terletak pada silatnya lah. Okey, kalau tanpa silat tu mungkin tak berapa ni sangat lah. Kalau kita buat ukiran kita tu dengan silat, mungkin lagi gah lah, lagi hebat pada pandangan orang lain. Okey, dia ada 5 bentuk silat. Okey, bentuk silat ni bentuk lekungan dia lah. Okey, yang pertama silat leper. Kalau kita tengok silat leper tu dia macam separuh bulatan kan. Okey, separuh bulatan gitu, melengkuk. Okey, yang kedua silat serong. Yang ni lebih kepada menyerong, maksudnya kawasan tinggi dan turun ke bawah. Okey, silat belah rotan dia sama macam, lebih kurang macam leper tapi agak tinggi sikit lah. Okey, silat Minangkabau, ada puncak ke atas, dan juga silat dada tuma. Yang ni dia ada dua lekuk lah dada tuma ni. Okey, itu antara silat-silat yang digunakan dalam seni ukiran lah. Kena ingat nama dia dan kena bezakan jenis-jenis dia. Okey, kena bezakan. Minangkabau cikgu rasa tak ada masalah untuk awak kenal pasti, sebab kita tahu yang konsep Minangkabau ni memang ada puncak ke atas tu. Okey, kalau leper dan belah rotan kena pastilah. Kalau leper ni dia rendah sikit lah, dia punya lekuk dia tu rendah sikit. Okey, itu bentuk-bentuk silat. Okey, dan seterusnya kita terus kepada proses seni ukiran. Okey, proses dia kalau kita tengok kat situ tak banyak, ada 6-7 proses sahaja, tapi dalam realiti, secara realitinya proses nak hasil ukiran ni memang mengambil masa sikit lah. Okey, perlukan ketelitian, perlukan kesabaran. Jadi kita tengok satu persatu dia punya proses seni ukiran. Okey, yang pertama kena sediakan kayu lah, kayu yang sesuai. Kena ingat tadi, kayu yang sesuai biasanya kayu yang orang kata dah cukup kering, dia punya uratnya liat. Itu antara ciri-ciri kayu yang bagus lah. Okey, yang kedua, kita lukiskan motif yang kita nak ukir itu pada kertas. Kita lukis menggunakan pensel lah pada kertas. Okey, selesai kita lukis pada kertas, kita surih ataupun kita apply corak yang kita lukis tadi pada kayu. Biasanya kita akan menggunakan kertas surih lah, supaya corak tadi dapat ditransfer pada kayu. Okey, seterusnya yang keempat, proses mengukir. Okey, slide dah terbalik tu, tapi tengok saya ikut nombornya. Ikut nombor. Sorry. Dah tertukar, ikut nombor yang dalam buku. Okey, yang ketiga menyurih dulu. Menyurih dulu. Lepas tu yang keempat tu baru mengukir. Silap tu cikgu buat dekat slide tu. Dia terbalik. Okey, maksudnya rujuk pada nombor pada yang merah tu, yang dalam buku. Okey, yang ketiga kita surih dulu. Lepas tu baru buat proses mengukir. Okey, selesai proses ukiran, kita buat proses menyilat. Okey, menyilat kita pilihlah jenis silat apa yang kita nak buat. Okey, yang keenam, proses melicin lah. Biasanya kita guna kertas pasir nak licinkan
permukaan. Okey, yang ketujuh yang termasuk dalam kemasan Okey, yang ketujuh tu kita buat proses yang terakhir, itu sapu shellac ataupun varnish lah. Okey, itu proses seni ukiran. Biasanya yang lama kita fokus kat sini ialah proses yang keempat dan kelima lah, iaitu proses mengukir dan juga proses membuat silat tu. Sebab kat situ perlukan ketelitian ketelitian. Okey, kita tengok seni ukiran kaum lain lah. Itu contoh-contoh cikgu sertakan. Boleh rujuk buku teks, sebab contoh ni pun memang cikgu ambil dalam buku teks semuanya. Okey, ada contoh ukiran kaum Cina. Macam mana kalau tengok yang orang asli tu, suku Mahmeri, macam mana patung-patungnya. Okey, corak ukiran tiang keliring macam mana. Okey, ada juga dari Sarawak dan juga Sabah. Kalau Sarawak biasanya dekat peralatan tradisional dia lah. Okey, kaum India pun ada juga dekat situ. Contoh ada bentuk gajah yang melambangkan kekuatan. Dia ada falsafah dia lah. Okey, itu antara contoh-contoh seni ukiran kaum lain. Okey, contoh produk ukiran. Ini contoh produk ukiran lah. Selain daripada dekat rumah tradisional ataupun dekat istana, dekat masjid, ini antara contoh-contoh dia. Kalau tengok kat situ apa dia? Ada kaligrafi, lepas tu perabot, senjata kan. Itu antara produk ukiran lah. Okey, selain daripada tu ada juga macam biasalah dekat istana, masjid, surau, wakaf, pintu gerbang, senjata, kenderaan tradisional lah, biasanya perahu, kereta kuda, kereta lembu. Okey, itu antara aplikasi seni ukiran lah pada produk-produk yang tertentu. Walaupun sekarang ni jarang dah nak ada, tapi masih lagi seni craft kita ni masih lagi dijagalah, masih lagi. Contoh, biasanya kita dah buat hiasan, macam kata peralatan dapur, yang ukur kelapa tu, kita dah tak guna dah, kita beli santan yang siap, tapi benda tu masih lagi menghiasi lah, mungkin dijadikan sebagai perhiasan. Biasanya macam itulah dijadikan hiasan. Okey, ini latihan formatif lah dalam buku. Boleh lengkap, awak carilah jawapannya, boleh lengkapkan dalam file masing-masing. Okey, ada 4 soalan kat situ. Okey, yang pertama tu, apakah yang anda faham tentang seni ukiran? Jelaskan. Okey, ambil definisikan apa itu seni ukiran. Ada dalam buku. Okey, lepas tu lengkapkan peta pemikiran proses ukiran kayu. Baru je disebut tadi. Okey, tulis je lah ikut turutan, ikut urutan yang betul. Okey, yang ketiga, apakah aktiviti kemasan yang perlu dilakukan pada bahan ukiran? Yang keempat, mengapakah penggunaan bahan gantian semakin meluas dalam penghasilan produk ukiran? Yang ni lebih kepada soalan. Okey, hebatlah, kena fikir kenapa guna bahan gantian selain daripada kayu lah untuk kita hasilkan produk ukiran. Cuba jawab soalan ni untuk proses aktiviti pengukuhan lah. Okey, ada 4 soalan. Itu sahajalah untuk tajuk seni ukiran ni. Cikgu harap semua faham. Ini hari ni cikgu hanya fokus kepada persepsi untuk kefahaman sahaja. Kita dah sentuh tadi alat bahan, kita dah sentuh prinsip asas dalam seni ukiran. Ada juga kita tengok motif-motif, kita belajar tentang pola, corak ukiran, kita belajar tentang jenis ukiran dan juga jenis silat, dan terakhir tadi kita belajar tentang proses ukiran. Jadi cikgu harap semua faham, semua jelas. Sekiranya ada persoalan, boleh rujuk cikgu kemudian lah. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.